yang akan diedarkan pada hari Sabtu nanti. Oke? Alright. So, kalau semua sudah ready, kita mulakan dengan jadwal sipir dulu. Oke, semua ready jadwal sipir? Nia sudah ready juga nampak. Yang lain sudah ready untuk buat jadwal sipir? Type di sana kalau sudah ready. Oke, Faiz sudah ready. Alright. Oke, 2 orang ready. Yang lain? Siapa yang pakai nama Mary ni? Yang pakai nama Mary ni siapa sini? Dia ingat cikgu siapa ketua kelas kan? Dulu. Janice pun sama. Kan tu cakap Fazrul, mana Fazrul? Buka Fazrul kamu punya nu. Ni pun masih ada lagi. Pakai akaun sekolah. Cikgu berapa balik sudah share pasal akaun sekolah tu. Gunakan akaun sekolah next time untuk masuk. Try masuk. Link Meet ni kau boleh masuk bila-bila. Sebenarnya tidak semestinya masa ada kelas saja. Kau boleh cuba untuk masuk dalam sini. Gunakan link kelas tu. Yang sekarang kau masuk tu adalah link Meet kelas kamu. Okey, maksudnya itu kau boleh masuk anytime saja. Tak kisah. Belum ada cikgu dalam sana pun. Kau boleh masuk. Macam kelas di sekolah. Cuma ini bilik kelas maya kita. Macam kelas dalam alam maya. Jadi kau boleh masuk bila-bila. Kalau yang tidak pakai akaun sekolah ni, kau boleh cuba pakai akaun sekolah nanti. Bila-bila selepas habis kelas ni, kau try lah masuk sini kosong. Ataupun nanti petang ke, malam ke. Try masuk guna akaun sekolah. Macam diorang si Faiz, si Nurnia ni, Muzamil, si Fazrul. Diorang ni semua guna akaun sekolah sudah. Okay. Yang lain-lain ni yang belum guna akaun sekolah, cuba masuk guna akaun sekolah. So, kalau kau tidak guna akaun sekolah, dalam analisis data sekolah tu, kau tidak nampak kau guna benda tu. Sayanglah. Sedangkan email ni memang disediakan oleh sekolah. Alright. Okay, semua sudah ready? Faiz dengan Nanu sudah ready juga nampak. Yang lain sudah ready kah? Untuk buat jadual sipir, type di chat tu kalau ready. Cepat sikit juga bagi semasa 30 saat. Okay. Faiz dengan Nia sudah sarapan? Dah? Okay, good. Pastikan sarapan. Alright. Okay. 3 orang sudah ready. Fazrul mana Fazrul? Buka kamera Fazrul tidak nampak lagi tadi. Muzamil pun juga tidak nampak dari tadi. Okay. Alright. Okay, sudah. Alright. Okay, kalau semua sudah ready, kita akan mulakan untuk jadual sipir pagi ni. Okay, ready? Boleh mula sekarang. Buat kemas-kemas Okay, dah apa Fazrul? Teruskan. Sepatutnya next time peta tu buat masa sekarang kena ready awal lah untuk peringkat awal ni dalam masa tempoh sampai bulan 3 ni. Kalau sudah semua sudah okey, selepas ni kita akan buat daripada kosong, tak perlu buat kotak pun. Maksudnya kita akan kira masa daripada start kau buat kotak tu. Tapi sebaiknya kotak tu ready awal-awal lah, lagi mudah. Okay, buat kemas-kemas Guna kaedah tambah, kalau belum hafal sangat, guna kaedah tambah, tambah, guna jari, tidak masalah. Okey, yang baru masuk kawan-kawan kau tengah buat jadual sipir. Okey, good. Ni siap sudah 1 minit 30 saat. Good. Yang baru masuk buat jadual sipir terus Cikgu tidak tunggu sebab cikgu saya bagi tahu kelas siap mulai jam 8. Cikgu dalam meet ni ada kawan-kawan kau yang sebelum 7.30 sudah ada. Sebab tadi daripada jam 7.30 sampai jam 8 tadi cikgu sudah paparkan jawapan untuk
modul punya muka surat 1 sampai 4. Jadi yang masuk awal tadi dia sudah dapat semak lah. Yang belum, nanti juga akan paparkan semula balik. Cuma kau kena tengok balik rakaman video ni nanti. Untuk kau stop, untuk kau semak lah. Cikgu tidak akan ambil masa lama untuk paparkan balik jawapan tu. Alright. Dan kita hanya bincang soalan-soalan yang kau tidak tahu saja. Dan untuk yang tidak dapat hadir hari ini, dia akan hantar modul tu. Dan semua pun juga akan minta hantar modul tu balik pada hari Sabtu ini. Untuk modul sampai muka surat 8 tu. Untuk sampai Sabtu ni, sebab kau akan dapat modul baru. Ada lembaran modul seterusnya yang akan diserahkan hari Sabtu ni. Okey. Ni siap-siap type di chat . Okey, yang lain. Yang baru masuk, cikgu bagi masa sampai 7 minit . Sebab hari tu last 8 minit seingat cikgu. So hari ni cikgu kurangkan lagi 1 minit. Sampai 7 minit siap. Kalau ada apa-apa soalan yang sudah siap, boleh tanya . Boleh type di chat sana atau buka mic. Kalau ada benda kau mau tanya cikgu. Tentang latihan ataupun apa yang kita sudah belajar. Cikgu tidak akan ambil masa lama untuk meet hari ni . Sebab selepas ni kita habis siang ni, cikgu kita akan bincang sikit tugasan untuk hari ni. Cikgu akan kongsikan videonya nanti, link videonya untuk kau tengok di grup kelas. Dan cikgu akan bagi latihan untuk hari ni lah. Kita akan gunakan modul lah untuk hari ni. Kita akan habiskan, kita akan buat untuk muka surat 5 dan 6. Besok muka surat 7 dan 8. So siap untuk minggu ni sebab modul tu hanya ada 8 muka surat sahaja. Okey, dan kau akan hantar modul tu pada hari Sabtu ni. Dan 11 tu kau akan ambil modul yang baru. Okey, siap. Okey, good. Yang lain, come on. Ada lagi lebih kurang 1 minit. 1 minit setengah, 2 minit begitu. Yang sudah siap jalur sipil ni semua sudah siap modul tugas sampai muka surat 4. Type di sana siapa yang sudah siap sampai muka surat 4 tu. Cikgu takut pula nak buat . Kalau nak buat, sayang saja tu. Sebab sekolah keluarkan peruntukan tu untuk print tu. Photostat banyak-banyak tu. So kalau kau tidak gunakan, sayang. Siapkan . Semua sudah siap yang modul tu. Yang sudah siap, okey siap. Okey, Syakul sudah siap. Alright, good. Fazrul pun sudah siap. Alright. Okey. Ada lagi berapa minit? Ada lagi lebih kurang 1 minit. Lebih. Okey. Okey, Nia pun sudah siap. Okay, good . Cikgu Syakul kan yang siap hari itu semua sudah. Sampai muka surat 8 dia sudah siap. Walaupun cikgu belum ajar, dia sudah buat. Baguslah kalau kau boleh independence. Maksudnya kau boleh baca dan kau boleh faham tu baguslah. Kau boleh tengok daripada YouTube sebenarnya banyak sangat penerangan pasal matematik ni. Sangat banyak. Kau type saya ikut topiknya memang sangat banyak. Guru-guru sudah buat rakaman pasal kelas tu. Cuma cikgu suka juga buat meet ni. Kalau ada benda yang kau mau tanya secara live. Maksudnya kau mau tanya cikgu secara terus. Ada benda yang kau tidak faham yang kau sudah tengok sebelum ni. Di sinilah peluang untuk kau bertanya dengan cikgu. Okey. So, walaupun kelas ni cikgu tidak wajibkan untuk semua, so masih ada, bukan ramai kawan kau yang ada kemampuan macam kamu, yang ada telefon sendiri, ada internet sendiri. Ada pun yang pun ada telefon tapi tiada kemudahan internet. Internetnya tidak laju. Okey, ada lebih kurang 40 saat lagi. Kawan yang belum siap, cikgu bagi masa sampai 7 minit sebelum cikgu stopkan. Syakur, sudah sarapan? Cikgu nampak Syakur punya rambut pun panjang sudah. Boleh potong . Kalau yang panjang-panjang rambut ni potong-potong sebab kita pun tak tahu. Belum lagi. Baru bangun ke Syakur? Lain kali bangun awal sikit. Untuk hari sekolah ni kena biasa bangun awal. Walaupun kau duduk di rumah, kena ada rutin yang sama macam kau pergi sekolah. Hari Isnin sampai Jumaat macam sekolah harian biasa. Mula kelas jam 7.30 sampai jam 12. Lebih begitu 12.30.
Okey, so kena ada mindset begitu. Walaupun kau di rumah, uh, buat macam di sekolah juga, duduk di meja. Kalau ada meja, lebih baik di meja lah. Letak di meja. Kalau ada yang pakai online begini ya, ready. Kalau tidak, duduk juga di meja. Disiplin kan, walaupun tiada guru di rumah, walaupun tiada ibu bapa yang pantau kau, okey, kau kena ada disiplin tu. Alright, lebih sudah, cukup stopkan masa dia. Okey. So, kita akan semak dulu. Cuba bagi masa 1 minit untuk semak. Sekejap lagi kita paparkan jawapannya. Okey, semua boleh semak. Jadual sifir masing-masing. Okey, 1 minit untuk semak. Simak betul-betul lah. Sekali lagi yang baru masuk, kami sudah siap buat jadual sifir. Yang baru masuk, tolong buat jadual sifir dulu. Okey. Ini rutin lah. Maksudnya benda ni kau kena jadikan kebiasaan kau. Ini rutin yang kau perlu buat di kelas cikgu. Okey, 30 saat. Kalau sudah betul semua, tulis di bawah. Kalau ada salah, bulatkan yang jawapan yang salah, tulis jawapan yang betul terus. Okey, tulis tarikh hari ini di bawah. Pastikan tulis tarikh hari ini. Hari dengan tarikh. Okey, siapa yang betul semua, type di chat sana kalau betul semua. Kita benarkan tangan yang betul semua. Faiz, betul semua? Okey, good. Okey, ada 2 orang betul semua. Fazrul angkat tangan, dia raise hand. Tekan bukan butang raise hand tu kalau anu nak buka chat. 3 orang betul semua, good. Syakur Nia dengan Fazrul juga nampak angkat tangan. Okey, anu pun yang siapa nama pakai nama Mary ni. Cuba balik-balik lupa nama dia. Itulah kalau kau nak pakai nama akaun kau, cikgu sebut nama yang ada di situ tu. Kalau kau pakai nama akaun kau, baru cikgu akan. Okey, ini pun betul semua, good. Alright. 8 salah. Okey, Faiz 8 salah. Buat pembetulan terus Faiz. Okey, terus buat pembetulan. Dan praktis pastikan kesalahan tu makin lama makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Kalau di kelas, biasanya cikgu kalau sudah lebih 2 atau 3 bulan, masuk bulan 3, cikgu bagi hukuman sudah kalau di kelas. Satu salah selalunya 1 kali rotan kalau di kelas. Kalau lelaki biasa dapat bagian dia orang dapat bahagian dia lah cubit-cubit selalu. Kalau lelaki lah ikut berapa banyak dia salah untuk kau disiplinkan. So kau kena praktis. Makin lama makin cepatnya kesalahan tu makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang sampailah sebenarnya kau boleh buat dengan betul semuanya. Sebab dia mustahil untuk salah sebenarnya. Sebab kalau kau guna tak ada tambah 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 dia sangat susah mau salah. Okey, melainkan kau salah kira lah masa menambah tu. Okey. Boleh-boleh. Okey, kau sudah settle pasal itu. So sekali lagi semua buka modul dulu. Buka modul, buka surat 1 dulu, kita semak sama-sama. Siapa yang belum, cikgu bagi masa semak untuk tengok balik. Buka surat 1 dulu. Kalau ada pen, pakai pen Kalau ada pakai pen merah, pakai pen merah. Sebaiknya pakai pen merah lah. Kalau ada pen lagi baiklah. Kalau tidak ada pen, pakailah pen apapun. Kalau tidak langsung pen, pakai pensel. Okey, kalau salah, tangka salah, tulis jawapan yang betul terus. Tak perlu malu untuk salah, sebab itu normal. Sebab cikgu akan double check nanti balik apa yang kau buat tu, apa yang kau semak nanti So, aku kena hantar balik modul tu dengan cikgu nanti. Okey. So, kita akan semak dulu muka surat 1. Soalan muka surat 1. Okey, cukup beri masa 1 minit. Muka surat 1. Boleh semak. Modul lah, modul. Kalau ada persoalan, terus tanya. Kalau ada benda yang kau tidak faham. Soalan 1, dia tanya pasal... Okey. Tulis nombor yang berikut dalam bentuk angka. Soalan A, soalan B, tulis nombor yang berikut dalam perkataan. Itu saja latihan muka surat 1. Semak betul-betul lah.
Masih ramai lagi cikgu nampak yang Kalau ada mau tanya, angkat tangan tu. Kalau sudah habis benda yang kau tidak mau tanya, turunkan balik tangan tu. Okey, sekali lagi yang baru masuk, kami sudah buat jadual sifir tadi. Sekarang kami buat semakan untuk modul lah. So minggu lepas cikgu ada bagi latihan modul daripada muka surat 1 sehingga 4. Okey. So kawan-kawan kau tengah semak sekarang. Semua boleh nampak jelas kah paparan tu? Kalau tidak jelas bagi tahu cikgu paparan tu yang kau nampak di sana. Kalau kau pakai telefon, mungkin kecil sikit kau kena zoom. Tapi kalau kau pakai boleh nampak besar tu. So ini besar so cikgu rasa paparan dia. Kalau kecil bagi tahu kau kena zoom sikit untuk tengok tu. Tulisan berapa kau betul kalau soalan 1 tu A5 dia ada 10 soalan semua di muka surat 1. Jadi tulis di bahagian bawah dia berapa kau betul. Kalau betul semuanya 10/10 lah. Kalau salah 5, 5/10. Kira berapa kau betul untuk muka surat 1. Tulis di bahagian bawah. Sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh. Kalau ada salah terus buat pembetulan. Tengok jawapan yang betul. Kalau jawapan kau salah terus buat pembetulan. Semua sudah? Muka surat 1? Sudah? Cikgu tidak akan ambil masalah masuk. Sebenarnya tadi ni cikgu sudah paparkan waktu jam 7 sampai jam 8 tadi. Jadi siapa yang awal masuk dia sudah boleh tengok lama cikgu paparkan tu. Okey. Ini tujuan dia kenapa cikgu mula kelas jam 8 supaya jam 7 sampai jam 7.30 7.30 sampai jam 8 tu masa untuk kita buat semakan. So masa mula jam 8 kita boleh mulakan terus dengan berbincang mana soalan yang kau tidak faham ataupun yang kau tidak tahu lagi. Okey. Alright, seterusnya cikgu akan paparkan jawapan muka surat 2 untuk soalan C, D, E dan F. Okey. Semua sudah? Okey. Satu sudah. Okey, soalan muka surat 2 dulu. Yang ini dulu. Soalan C. Semak. Soalan C, tulis nilai tempat bagi setiap digit yang bergaris. Nilai tempat ni rumah. Dia ada 7 rumah semuanya. 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Itu saja yang kau perlu tahu. Okey. Faiz sudah habis semak Faiz? Untuk ni? Oh sudah. Oh maksudnya si Faiz tadi awal masuk. Okey, kalau yang sudah dapat semak dia sudah tengok tadi ni sebenarnya. Muka surat. Okey, sudah. Ada 10 soalan situ. Untuk soalan C tu. Okey, kalau sudah cikgu teruskan ke bawah untuk D punya. Okey, D. Kau boleh ulang balik Mana-mana yang tidak sempat tu yang kau termiss, nanti rakaman ni cikgu akan up di kelas. Cara dia untuk kau ulang balik, tengok balik rakaman tu di bahagian mana yang kau mau semak tu nanti, kau hanya perlu kasih pause saja. Benda ni cikgu akan upload di YouTube, so kau pause, kau boleh cek balik jawapan tu. Bila sudah habis, kau next, kau kasih terus rakaman tu. So kau boleh dapat lagi, tengok balik, pause lagi di mana yang kau mau tengok. Okey. Soalan B belum siap semak. Okey. Soalan B. Apa maksud soalan B? Tadi A dengan B. Yang sudah terlepas tadi, kau tengok balik nanti Masuk rakaman ni, rakaman kelas ni cikgu akan ilhan. Yang soalan B tu muka surat 1 kau maksud kamu tadi tu. Okey, soalan B tadi tu di muka surat 1. Kau tidak habis sebat semak, nanti kau tengok balik rakaman kelas ni. Kau pause balik di mana yang kau mau semak tu. Kau boleh tengok balik. Okey. Teruskan dulu semak yang mana yang sudah tengah cikgu paparkan ni sekarang. Jadi cikgu tidak mau ambil terlampau banyak masa untuk semakan ni. Okey. Ini sekarang yang cikgu paparkan ni adalah soalan D dan E Okey, cikgu naikkan sikit. Ini untuk soalan F bawah dia. Cerakinkan juga. Okey, muka surat 2 tu ada 24 soalan semuanya.
Okey, soalan C 10 soalan, soalan D 20 soalan, 10 soalan juga, soalan E 2 soalan, soalan F 2 soalan. Jadi 24. So kira semuanya berapa kau betul? Kalau betul semuanya 24/24. Kalau salah 4 20/24 lah. Kira berapa kau betul untuk muka surat 2 tu. Ini kalau ada soalan bagi tahu boleh buka mic, type di chat pun boleh. Ini soalannya pasal nilai tempat, nilai digit. Kena tahu bezanya. Nilai tempat adalah rumah dia, 10, ratus ribu sampai juta. Nilai digit pula adalah nombor. Okey. Nilai digit adalah nombor. Yang di bawah pula tu soalan E dan D adalah cerakinkan. Cerakinkan ni kita pisah-pisahkan nombor tu. Dia ada dua cara cerakinkan. Yang E tu dia cerakinkan ikut nilai tempat dia. Okey. Yang F tu dia cerakinkan ikut nilai digit dia. Itu cara dua. Nilai digit ni maksudnya semua nombor saja. Kalau kita guna cerakinkan ikut nilai tempat, dia punya bentuk, dia ada nama tempat tu. Nombor dan apa nama tempat dia. Begitu sahaja. Kalau ada soalan ni tanya, kalau tidak faham. Okey, seterusnya. Sudah? Sudah settle muka 1 dan 2? Kita mau pergi ke seterusnya. Okey. Alright. Kalau settle, kita pergi muka surat ketiga. Pasal nombor perdana. Okey, soalan pasal nombor perdana. Dia minta lengkapkan. Ada penerangan sikit sana pasal nombor perdana. Kau boleh baca di modul tu. Okey, ini jawapan dia. Untuk muka surat 4 tu. Besarkan sikit. Okey, dia minta senaraikan nombor perdana daripada sampai 100. Tengok betul-betul. Muka surat 3. Sekarang kita berada di muka surat 3 sudah. Tulis nombor 1 hingga 100 pada peta berikut. Kemudian bulatkan nombor perdana. Dia suruh bulatkan yang mana satu nombor perdana. Itu jawapannya. Yang kosong tu maksudnya tidak. Itu bukan nombor perdana. Itu saja jawapannya. Yang ada berisi itu saja nombor perdana. Dia ada 25 saja. Kalau kau ingat balik yang kelas Cik Ajar sebelum ni, dia ada 25 nombor perdana. Di lingkungan nombor 1 sampai 100 ada 25 saja nombor perdana. Okey, sudah? Kalau betul semua, muka surat 3 tu 25/25. Sebab dia ada 25 nombor perdana saja. Ingat, ada 25 sahaja nombor perdana di antara nombor 1 sampai 100. Okey, ada 25 sahaja. Ingat balik ciri nombor perdana. Nombor perdana cirinya pertama adalah nombor tu mesti lebih daripada 1. Itu yang pertama. Yang kedua, nombor tu hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Ini cikgu sudah terangkan hari itu kan, masa last kelas hari itu. Ini kau kena faham betul-betul lah sebab pasal nombor perdana ni kau akan belajar sampai ke tingkatan belum ada lagi pasal nombor perdana. Sebelum ni kau pernah belajar pasal nombor ganjil, nombor genap. Ada tambahan top 6 ni kau belajar pasal nombor perdana. Tidak susah, nombor perdana ni sangat senang mau tahu. Pertama, mesti lebih daripada 1. Kedua, dia hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Kalau ada nombor lain yang boleh bahagi dia, automatik dia bukan nombor perdana. Okey, sudah. Muka surat 3 settle. Kita pergi muka surat yang terakhir. Pasal pembundaran. Okey. Okey. Boleh semak. Muka surat 4 yang terakhir. 4.
Soalan B dulu. Bundarkan nombor berikut kepada ribu, puluh ribu, ratus ribu, dan juta yang terdekat. Bundar ni kita tengok nombor belakang. Kalau nombornya kosong, nombor belakangnya di antara kosong sehingga 4. Okey. Nombor di depan tu yang bergaris yang minta dibundarkan tidak berubah. Okey, tapi kalau nombor di belakangnya lebih daripada 5, 6 sampai ke 9, automatik nombor di depan tu yang dibundarkan ditambahkan 1. Itu cara dia. Ini dia ada kaedah. Kalau Anu juga akan tunjukkan nanti siapa yang masih tidak faham kaedah yang biasa kita belajar di kelas nombor kaya, nombor miskin. Dia ada satu kaedah yang sangat bagus. Siapa yang pernah belajar dengan cikgu sebelum ni juga pernah terang pasal kaedah naik turun bukit. Ini kaedah yang sangat senang kamu paham pasal bundar ni. Bundar ni sangat mudah sebenarnya. Kau hanya perlu tengok nombor di belakang dia saja. Apa yang dia minta? Ribu yang terdekat, tengok nombor ribu tu, tengok nombor belakang dia. Itu siap kaedah dia. Kalau nombor belakangnya kurang daripada 5, tidak perlu tambah. Tapi kalau lebih daripada 5 dan ke atas, 5, 6, 7, 8 atau 9, tambahkan 1. Automatik, nombor belakang, di belakangnya tu terus jadi kosong. Ini bundar. Simak dulu. Ini kalau kau tengok rakaman yang penerangan video tu, dia ada tunjukkan secara jelas di sana. Macam mana mau kaedah bundar ni. Tengok betul-betul. 2. Okey, sana semua ada 40 soalan tu 40 ruangan Untuk bundar tu ada 40 soalan semuanya. Okey, sudah? Kalau sudah bagi tahu Okey, teruskan. Ini panjang sikit. Jadi sebenarnya kau boleh tengok pattern nombor tu. Nombor depannya tidak berubah. Selalunya yang dibundarkan tidak berubah. Nombor yang berubah tu nombor belakang dia. Dan dia akan bertambah 1 bila nombor belakangnya tu 5 dan ke atas. Kalau dia nak faham pasal ni, bagi tahu bundar ni. Siapa yang masih tidak faham pasal bundar ni, tidak mahir, bagi tahu. Benda ni tidak complicated, sangat mudah sebenarnya. Kalau kau faham dia punya cara, sama saja. Bundar ni kau belajar daripada tahun, sengaja aku tahun 2 belajar suruh bundar ni. Sampai tahun 5 atau 6 pun belajar juga. Sampai tingkatan pun belajar bundar juga. Faham tapi lupa. Tengok balik rakaman penerangan ataupun ada juga bagi hari tu link untuk penerangan pasal cara membundar tu Fazrul. Banyak kaedah sebenarnya untuk makluman untuk bundar ni. Dia bukan satu kaedah saja. Dia sangat banyak kaedah untuk membundar ni. Tapi dia punya hasil tetap merujuk kepada cara mengira. Apa bundar ni sebenarnya? Kita mau cari, kita mau masih mengasih genap benda tu. Itu tujuan kita bundar. Contohnya, kalau kau ada 90 sen selalunya, dia akan kira 99 sen, dia akan segenap pergi RM1. Itu tujuan dia membundar sebenarnya. Kalau kau ada 45 sen, akan dia kira terus pergi 50 sen. Kalau di kedai itu dia panggil bundar tu. Kalau kau ada 15 sen, otomatik dia kira 20 sen terus. Itu maksud bundar. Dia kasih genap terus. Pergi yang mana paling dekat nombor dia tu. Ini kalau tidak faham ni, yang masih tidak faham,
rujuk balik rakaman yang sebelum tu. Kalau masih juga tidak jelas, cikgu akan terangkan nanti, ada sesi nanti cikgu akan terangkan besar bundar nih. Guna kaedah yang paling mudah, dia panggil kaedah turun naik bukit. Ya, ini kaedah yang paling mudah. Dan setakat ni, cikgu guna kaedah tu untuk murid yang betul-betul tidak paham, dia boleh paham. Tapi yang banyaknya, orang guna kaedah nombor kaya, nombor miskin, itu boleh. Itu yang paling standard lah. Di buku teks pun guna kaedah yang itu juga. Sebenarnya sama saja. Kaedah banyak pun dia tiada yang salah sebenarnya. Matematik ni banyak kaedah. Dalam matematik belajar tidak semestinya satu kaedah. Mana yang kau mudah faham, kau boleh gunakan. Janji tidak keluar daripada benda yang bukan ajaran sesat lah. Dia selagi dia merujuk kepada pengiraan dan jawapan yang betul, boleh diterima dalam matematik. Okey, sudah pasal ni? Okey. Yang terakhir sikit, ada lagi sikit. Muka soalan C. Okey, cuba tunjukkan jawapan untuk soalan C. Okey, ini jawapan soalan C. Okey, cek soalan C itu. Maksudnya muka surat 4 ni ada 47 soalan semua. Bundar tu ada 40 soalan. Soalan C tu ada 7 soalan, jadi 47 soalan. Jadi kalau betul semuanya, 47/47. Okey, sekali lagi mana-mana soalan yang kau termiss, nanti kau boleh tengok rakaman balik kelas ni, kau boleh tengok balik, kasih cepat saja. Di mana yang kau tidak dapat tu, tengok balik, kasih pause, baru kau simak balik. Itu cara dia. Okey, sudah? Alright. Kalau sudah, bagi tahu di sana. Kalau ada benda mau tanya, boleh angkat tangan, raise hand tu, tekan. Ataupun boleh buka mic, ataupun type di chat tu. Okey, soalan yang terakhir tu dia minta tulis nombor dalam bentuk angka. Hanya perlu tukar saja. Sifar perpuluhan 57. Sifar tu maksudnya kosong lah. Sama maksud dia tu. Cuma dalam matematik kita biasa guna perkataan sifar lah. Okey, sudah? Alright, kalau sudah pasal itu, okey. Setakat ni ada mau tanya? Okey, sudah, alright. Okey, ada mau tanya pasal muka surat 1 sampai 4? Dan modul ni ingatlah ya, sekali lagi kau akan hantar modul ni pada hari Sabtu nanti sebab kita akan siapkan modul sampai muka surat 8 hari Minggu ni. Okey, dari hari Sabtu ni kau akan hantar modul ni dan kau akan dapat modul baru pada hari Sabtu ni. Okey. Alright. So kalau sudah, cikgu stop untuk yang itu. Okey, cikgu mau tunjukkan sedikit pasal nombor bulat masih. Sebenarnya hari ini kita akan fokus kepada cara muka surat. Kalau aku boleh tengok modul tu, tengok di muka surat. Boleh tengok muka surat 5 dan 6. Itu topik yang kita akan belajar hari ini sebenarnya. Okey, hari ini kita akan belajar tentang cara untuk menulis nombor dalam perkataan. Okey. Tulis nombor perkataan macam ini. Macam mana mau tulis 17,02 juta. Itu cara mau tulis dia. Okey, 17,02 juta. Ini contoh dia untuk soalan di ini muka surat 5 ni. Okey, ini cara dia menulis. Senang tak sebenarnya? Kau tengok satu nombor tu, terus tulis saja dalam perkataan. Ini contoh-contoh satu soalan di ini 17,02 juta. Nanti ada rakaman link video juga akan kongsikan lebih detail kau boleh tengok. Okey. Untuk soalan E sama juga 1 perpuluhan ataupun 1/2 juta. Macam kita sebut pecahan biasa juga 1/2 juta. Tulis saja dalam perkataan. Balik. Okey. Soalan F ni pun sama. Tukar dia, tulis dalam angka pula. 7/8. 7/8 juta. Okey, soalan G. Tukar dia pergi nombor bulat. Tulis dia nombor bulat. Okey, so kalau ini macam mana mau tukar dia? Darab saja dengan 1 juta. Tambahkan darab dengan 1 juta, gerakkan titiknya. Juta ada 6 kali kosong dia, jadi 6 kali ke belakang. Okey, ini nanti kau tengok balik rakaman, akan ada rakaman penerangan juga akan kongsikan nanti. Kau tengok dulu baru kau boleh jawab soalan ni. Okey.
Ini pun sama, tukarkan nomor bulat yang berikut kepada perpuluhan juta. Ini tadi kalau di yang ini darab dengan 1000. Kalau yang bahagian ini kau kena bahagi dengan 1000. Untuk bahagi yang melibatkan kosong banyak di belakang sebahagi 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dengan 1 juta ni sampai 1 juta tidak perlu guna bentuk lazim. Dia kita hanya perlu gerakkan titik sahaja. Ikut dia punya bilangan kosong. Kalau nombor bulat begini mana titiknya? Titiknya di belakang sekali. Tapi tidak ditulis. Kalau letak sendiri baru kau gerakkan titiknya balik ke depan. Kalau bahagi dia punya titik bergerak ke sebelah kiri. Kalau darab titiknya bergerak ke sebelah kanan ataupun ke belakang. Alright. Oke. Ini nanti ada rakaman untuk kelas yang itu. Juga akan bagi penerangan dia nanti. Pasal yang itu. Kau boleh tengok balik. Baru kau boleh jawab soalan. So, kerja rumah hari ini ataupun tugasan hari ini. Kau akan tengok rakaman pasal penerangan untuk muka surat 5 dan 6 dulu. Oke. Selepas tu baru kau jawab muka surat 5 dan 6 tu. Boleh faham untuk hari ini punya tugasan hari ini? Type di sana kalau jelas. Ada nanti penerangan yang lebih detail lah. Juga akan kongsikan nanti. Penerangan yang lebih detail pasal itu. Oke. So, cikgu mau repeat balik ataupun cikgu mau kita refresh balik berkenaan dengan topik yang kita sudah belajar sebelum ni. Oke, jelas. Oke. Alright. So, cikgu mau kongsikan balik. Kita belajar semula berkenaan dengan refresh balik sedikit berkenaan dengan tajuk yang kita sudah belajar. So cikgu sangat penting kan dengar, kalau banyak sangat kau belajar tapi tidak banyak kau dapat, bagi cikgu dia sangat membazir juga. Biar kau belajar sikit tapi berkesan. Biar tidak banyak kau dapat tapi kau betul-betul faham. Matematik ini itu kuncinya. So matematik ini benda yang sama saja bagi cikgu. Berbeza dia punya nombor. Untuk dia punya tajuk matematik daripada tahun 1 sampai tahun 6 dia tidak banyak beza dia. Cuma dia punya nombor makin besar, kemahirannya sedikit-sedikit dia tambah. Okey. So kita akan belajar balik pasal cikgu akan ulang kaji sikit, refresh balik. Okey, sebab nombor bulat ni adalah topik ataupun benda yang kau belajar sudah cukup. Alamak, tak nampak pula di sana kalau cikgu kasih Okey. So tengok paparan boleh nampak semua paparan cikgu? Okey. Berkenaan topik nombor bulat ni. Okey, boleh jelas Okey, boleh. Alright. Okey. So kita bagi ulang kaji sedikit berkenaan dengan nombor bulat ni. Alright, yang pertama, ini cara dia. Seperti biasa ini basic dalam nombor bulat sebenarnya paling basic adalah kau kena tahu cara untuk macam mana mau tulis dia dalam bentuk nombor ataupun tukar dia dalam bentuk perkataan. Okey. Semua boleh tengok paparan di sana tu. 400 mana jawapannya? Okey, tu 400, 801. Okey. Cikgu mau satu orang buka mic. Nia buka mic. Sebut. Cikgu tunjuk nombor ni kau sebut. Nia. Cikgu tunjuk ni sebut. Nampak ni Cikgu nak dengar suara kau ni Right? Okey. Sekejap Cikgu nak dengar suara Nia. Coba buka. Oh, Nia tidak buka. Nia coba test mic kau. Nia. Test mic. Cuba cakap Nia. Oh. Hello. Alright. Okey. Nampak paparan tu Nia? Nampak. Nampak. Okey. Ni cikgu tunjuk, sebut apa dia punya nombor ni. 400. Okey, di bawah ni 801. Okey, ini 2015. Okey, ini 61.317. Okey, good. Okey, terima kasih Nia. Seterusnya cikgu mau
Oke, ini sebenarnya cikgu bagi tengok dalam slideshow ni. Oke. Oke. Faiz. Oke, semua tulis jawapannya dulu. Tulis jawapannya. Oke, 16.432. Tulis dalam perkataan. Oke. Sekejap. Oke, dapat? Apa jawapannya? Oke, 16.432. Seterusnya, 40.000 dan 3. Oke, macam mana tulis dalam perkataan? Tulis lah. Terus kita semak. Ini cikgu bagi untuk refresh balik. Oke, 40.003. Ini ramai murid yang salah ni ya, pasal ini ni. Oke, last sekali. 51.039. Tulis dulu. Dia teranu pula. Okay. Okey. Seterusnya. Tulis 50.003 dalam digit. Jangan tengok jawapan dia tu. Sebab cikgu paparan tu sebenarnya cikgu tidak patutnya macam begitu. Dia tengok tu jawapannya. Dia sepatutnya dalam slide. Bila cikgu buka slide tu dia tidak ter-next pula. Okey. Dapat? Ini okey? Boleh ya? Okay, seterusnya. Okey, ini pasal nilai tempat dan nilai digit. Kau boleh tengok carta tu. Sebenarnya dia ada slide-nya. Sekejap cikgu tutup dulu ni. Sebab cikgu tidak nampak dia punya slide kalau begini. Sepertinya dia bergerak-gerak ni. Okey. Alright. Ini tadi ya, cikgu ulang balik bagian sini ni. Ini sebenarnya dia punya paparan dia. 400, 801, 2000, 15, 61.317. Seterusnya. Okey, ini tadi. Ini sudah tadi kita buat. Okey. The next. Ini tadi pun sudah. Tulis jawapannya dalam. Okey, seterusnya. Ini mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit. Tengok nombor ni, 51.735. Ini dipanggil carta ataupun rumah-rumahnya. Paling senang untuk buat. Okey, ini digit. Digit ni ataupun nombor disediakan sebagai nombor. Ini rumah-rumahnya. Nilai tempat ni selalu guna istilah rumah-rumah. Ini nilai digit. Nilai digit ni adalah nombor saja. Contoh macam ni. 50.000. Jadi 5,0,0,0. 1,000, 1,000. Begitu saja. Okey. Ini cara yang paling mudah untuk kau faham pasal nilai tempat dan nilai digit ya. Cuma ada tambahan sampai tahun 6 ni sampai juta. Ini cara dia untuk mengenal pasti contoh nombor yang atas tu.
Dia pergi rumah dia masing-masing. Ikut dia punya rumah masing-masing. 4, 6. So, 20.000, 1.000, sifar, ratus, 41 sah. Ini 4.000, sifar, 355 sah. Okay. Okay, semua. Cuba buat yang ini. Padankan nilai digit untuk nombor yang bergaris. Jawapan-jawapan ni masukkan, yang di bawah ni masukkan pergi ke atas sana. Cuba. Masukkan dia ikut dia punya kolom tu. Okay. Alright. Kalau sudah kita semak. Sama-sama. Okay. Yang pertama 30.487. Apa nilai tempat dia? Nilai tempat dia adalah 10. Okay. Nilai digitnya. Faiz buka mic. Apa nilai digitnya Faiz? Hah? Apa nilai digit dia? Untuk soalan pertama ni. Nilai tempatnya 10. Nilai digitnya apa? Apa jawapannya? Nampak? Faiz, cuba. Dapat? Okay, siapa yang boleh bantu Faiz buka mic? Apa nilai digit dia? Nilai tempatnya 10. Okay, good. Nilai digitnya adalah 80. Betul? Okay, seterusnya. Ni apa nilai tempat untuk yang kedua? 96.438. Yang bergaris. Apa nilai tempatnya? Ratus. Okay, apa nilai digitnya? Fazrul, buka mic. Fazrul. Apa nilai digit dia? Dapat? Okey, ada yang boleh bantu? Apa jawapan nilai digit? Buka mic 400. Okey, good. Jawapannya 400. Okey, last sekali. Digit 4 juga. Tapi tengok nombor tu 42.158. Apa nilai tempatnya? Ingatlah nilai tempatnya adalah yang rumah. So, jawapannya adalah 10.000. Nilai digitnya adalah 40.000. So, ada dua jawapan salah yang tidak salah. Tidak perlu digunakan. Okey, ini soalan seterusnya. Okay, apakah nilai digit 5 dalam nombor ni? Okay, siapa yang mau cuba buka mic? Apa nilai digit 5 dalam nombor tu? Hakimi, ada yang mau cuba? 50. 50, sure. Nilai digit, tengok betul-betul soalan tu. 50, dia berada di rumah apa tu? Tengok rumah dia dulu. 6 rumah sah, 0 rumah 10. Ini rumah 10 kosong. 3 rumah ratus. 5 ni rumah apa? So, apa nilai digitnya? Siapa dapat buka mic? Ada? Ini juga so terang kali so ni. Apa dia punya nilai digit? Ada yang dapat? Jawapannya adalah 5.000. 10.000. Okey. Alright. Okey, seterusnya. Sikit lagi. Okey, jawapannya 5.000 tadi tu. Sebab nilai digitnya 5. So, 50000. Kalau dia tanya nilai tempatnya adalah 1,000. Nilai tempat tu adalah dia punya rumah. Okey. So, jawapannya adalah 5.000. Okey. Boleh faham pasal ini? Jelas pasal nombor bulat ni. Sedikit ulang kaji pasal nombor bulat. Ada soalan mau tanya sebelum cikgu tamatkan? Kita ada lebih kurang 8 minit lagi. Okey, selepas ini cikgu akan bagi link untuk video yang kau perlu tengok untuk soalan hari ini, latihan ataupun tugasan hari ini. Okey, ingat lagi balik. Tugasan hari ini adalah muka surat 5 dan 6. Esok, kalau tiada halangan, cikgu akan buat meet juga untuk bincang terus jawapan. Kalau tidak ada meet, esok cikgu akan bagi besok adalah tugasan untuk muka surat 6 dan 7. Tapi ingatlah sebelum apa-apa tugasan yang kau buat di modul tu, pastikan tengok dulu penerangan ataupun link rakaman yang cikgu bagi. Faham?
Kau tidak boleh terus jawab kau tanpa ada penerangan. Kalau tidak faham, message cikgu personal. Boleh? Alright? Boleh-boleh? Cikgu, Ya saya. yang tadi soalan bulat tuh tulis kah tuh dalam buku tulis? Yang mana satu? Yang soalan bulat. Bulat yang mana? Yang tadi cikgu suruh tanya-tanya kami tuh. Dapat tulis. Tidak perlu yang kita bincang hari ini, tidak perlu yang di sini nih. Ini just untuk revision saja. Yang perlu kau tulis tuh bukan tulis, buat tuh di modul. Oh, Oke? Alright? Ada soalan lain mau tanya sebelum kita tamatkan kelas hari ini? Oke. Kalau tiada, apa kita belajar hari ini kelas? Type di chat sana ataupun buka mic. Apa yang kita buat hari ini untuk kelas hari ini? Apa yang kita buat hari ini? Supaya kau boleh remind balik, refresh balik, sambil-sambil nanti kalau ada kawan kau tanya apa kamu belajar hari ini, bagi tahu dia apa kamu belajar, apa yang dia perlu buat. Bagi tahu kawan-kawan kau, siapa yang tidak sempat ikut hari ini, apa yang dia perlu buat, apa tugasannya. Oke, nomor bulat, oke betul. Oke, apa lagi kita buat hari ini? Oke, belajar nomor bulat lagi. Oke, kita semak jawaban, bagus, betul. Iqbal cakap kita buat semakan jawapan hari ini, ingat dah. So, mana-mana jawapan yang kau belum sempat semak tadi, kau boleh tengok balik rekaman kelas ni, kasih pause di mana yang kau perlu tengok. Oke, good. Alright. So, ada persoalan lagi mau tanya? Sebelum kita tamatkan kelas hari ini. Ada benda mau tanya? Jangan takut dah untuk message cikgu. Message cikgu personal kalau ada benda yang kau mau tanya. Tanya cikgu, saya ni putus cinta cikgu, minta nasihat cikgu, tumbuk kau. Kalau message cikgu, message lah pasal tanya masalah matematik, tak ada masalah, okey je. Gunakan grup pun boleh, mau personal dengan cikgu pun boleh. Ada nombor cikgu kan, tahu? Okey, bilang si Dennis kita buat nombor bulat, kita semak jawapan betul. Kita buat jadual sifir juga seperti biasa. Sekali lagi siapa yang belum mahir jadual sifir tu tolong praktis Setiap kali sebelum matematik kau kena jadikan ini rutin kau sampai kau betul-betul kuasai. Ingat Faiz, sampai yang masih ada salah tu praktis Praktis make perfect. Okey? Makin lama kau praktis, kau akan jadi semakin mahir. Okey? So kalau tidak apa-apa, kita ambil gambar dulu sebelum kita tamatkan kelas hari ini. So selepasnya juga akan kongsikan rakaman untuk tugasan hari ini. Kau kena tengok dulu rakaman tu, penerangan dia. Selepas tu baru kau jawab modul muka surat 5 dan 6. Besok baru buat 7 dan 8. Cikgu tahu ada yang sudah siap tu. Tapi kalau boleh ikut buat sama-sama lah. Itu lebih baik. Okay, dan sekali lagi modul tu akan dihantar pada hari Sabtu ni. Yang modul pertama tu, dan kau akan dapat modul baru pada hari Sabtu tu juga nanti. Okey, sebab minggu ni guru-guru akan perbanyakkan modul tu dan dia akan stapler dan akan diedarkan pada hari Sabtu insya-Allah. Okey. So kalau tiada apa-apa, buka semua kamera, cuba ambil gambar dulu. Pandang kamera bagus. Okey, tengok kamera. Okey, semua tengok kamera. 1 2 3. Okey, sekejap cikgu save dulu. Cikgu nampak banyak soal rambut-rambut panjang kamu ni. Rambut-rambut macam penyanyi K-pop. Sekali lagi. Cikgu nampak suara ramai yang menjadi penyanyi K-pop ni. Okey, pandang kamera. Banyak sudah kita buat kan. Apa lagi simbol kau mau buat hari ni? Sudah buat peace, sudah buat ini tanda yang macam orang tak duit ni. Apa yang tanda orang tak duit kan? Apa lagi tanda yang kau mau buat hari ni? Kamu ni banyak betul cikgu nampak kau punya bentuk-bentuk. Macam mana bentuk dia? Bentuk begini. Semua buat bentuk begini kan. Nanti ada masa kita akan buat pakai baju sekolah. Cikgu takut nanti baju sekolah kau tidak muat. Ada masa meet kita akan buat pakai baju sekolah. Biarpun kau di rumah, cikgu mau kau pakai baju sekolah juga supaya nampak sikit kau rasa kau belajar dia. Okey, pandang kamera. Okey, ready. 1 2 senyum. 1 2 3. Alright, okey. So sekali lagi, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat ikut kelas hari ini, walaupun kelas ini tidak wajib, tapi dapat ikut bersama-sama. Thank you very much. Kalau ada apa-apa persoalan, sekali lagi, message cikgu personal, siapkan semua tugasan yang cikgu bagi. Okey, sama ada cikgu bagi ataupun guru-guru lain bagi, tolong siapkan sebab kau ada penilaian ingat mana? Tahun 6 ni kau ada penilaian, taksiran. Hari-hari kau ditaksir oleh guru. Macam mana orang taksir kau? Melalui penglibatan kau dalam kelas begini. Yang kedua, guru-guru akan nilai kau melalui tugasan-tugasan yang dibagi. Kalau kau tidak buat, kau ditandakan tidak terlibat dah, kosong lah, tiada lah kau punya penilaian kau nanti. So kalau kau naik tingkatan 1, jangan terkejut kalau kau masuk kelas paling belakang. Kau di antara kelas yang sebab kau tidak terlibat dalam macam mana cikgu tu mau nilai kau kalau kau tidak buat apa-apa yang cikgu tu bagi. Faham? So jangan takut untuk message mana-mana guru dengan cikgu atau guru-guru lain yang kau belajar, kau tidak faham, message dengan cikgu-cikgu tu. Tiada masalah. Boleh-boleh? So kalau tidak apa-apa persoalan, sekali lagi ucapkan terima kasih.
kepada semua yang ikut kelas hari ini. Selepas ini ada tugasan untuk yang kau kena buat hari ini. So tolong siapkan. Dan kita jumpa lagi insyaAllah. Kalau tiada esok kita akan buat kalau ada. Kalau tiada pun juga akan bagi penerangan untuk tugasan esok. So kalau tiada apa-apa, cuba tamatkan kelas dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, cikgu mau tamatkan dulu Um, ni. Okey, cikgu bagi